الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين، وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. ربنا يسرنا ولا تعسر علينا وتمم بالخير. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat selesaikan salat subuh secara berjamaah pada pagi ini, pada hari Jumaat yang mulia, Sayyidul Ayyam, hari yang penuh dengan keberkatan, hari yang mana diminta kepada kita untuk memperbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hari yang mana padanya ada masa-masa yang mustajab doa. Masa yang mustajab doa, maka pilihlah ataupun rebutlah peluang untuk kita sama-sama berdoa di setiap waktu. Mudah-mudahan pada waktu yang kita doa itu ialah waktu yang mustajab. Hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita yang lalu kita telah pun menyebut tentang asbabun nuzul pada ayat 136. Kalau kita ingat lagi tentang Allah Subhanahu wa taala sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina aminu bima unzila ilaika. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Ayat tu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Aminu, berimanlah. Berimanlah billah, pada Allah Subhanahu wa taala, wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Berimanlah kepada Allah, kepada kitab dan rasulnya, dan kepada kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum daripada itu. Wa man yakfur billah, siapa yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, dan pada malaikat dan pada kitab-kitab dan juga pada rasul-rasul, pada rasul, wal yaumil akhir, dan juga pada hari kiamat, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia telah pun sesat dengan sesat-sesat yang sangat jauh. Sesat yang sangat-sangat jauh daripada ajaran yang benar. Iaitu peristiwanya apabila marinya mari siapa dia ni? Mari seorang Yahudi yang telah pun beriman. Orang Yahudi yang telah beriman, nama dia Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni antara pendeta ataupun ahli kitab, orang itu lebah, orang alim di kalangan Yahudi.
Dia tanya Nabi, dia mari cerita kepada Nabi SAW. Apa dia kata? Ya Rasulullah, inna nu'minu bika wa bi kitabiki. Kami ni ya Rasulullah beriman padamu dan juga pada kitabmu. Dan kami juga beriman kepada Nabi Musa dan juga kepada kitab Taurat, dan kami beriman kepada Uzair. Dan kami tidak beriman kepada nabi-nabi dan rasul-rasul selain daripada itu. Selain daripada itu kami tak beriman. Kalau Nabi jawab, bal aminu, bahkan berimanlah kepada semua nabi-nabi dan kepada Nabi Muhammad rasulihi, iaitu rasulnya Nabi Muhammad, dan kepada Al-Quran serta kepada kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ni. Sebagai orang mukmin yang mengaku beriman, maka tak boleh dia nak tolak ataupun nak kufur dengan mana-mana nabi yang Allah Taala utuskan. Hak nabi Allah Taala utus ni banyak. Antara yang wajib kita tahu ialah 25 orang. Di kalangan 25 orang ni kita kena beriman belaka. Beriman seperti mana beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana semua nabi-nabi ni dia bawa ajaran tauhid. Nabi-nabi ni dia bawa semua nama dia Islam belaka. Cuma waktu orang Yahudi kita panggil agama Yahudi sebab dia turun pada puak-puak Yahudi. Tetapi hak dibawa ni ialah Islam. Nabi Musa bawa Islam, Nabi Isa bawa Islam, nabi-nabi sebelum tu pun bawa Islam belaka. Cuma Islam yang ada pada kita hari inilah pelengkap kepada semua ajaran-ajaran nabi yang terdahulu dan menghazaf antaranya sebahagian daripada syariat-syariat yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu. Syariat ni berbeza-beza mengikut keadaan. Syariat berbeza-beza mengikut keadaan dan kaum tersebut. Tapi bila mari syariat Islam, dia melengkapi keseluruhan syariat-syariat nabi-nabi sebelum daripada itu. Adapun ada sekarang ni syariat ataupun ajaran ataupun amalan yang dilakukan oleh agama-agama lain, Yahudi dan juga Nasrani, yang kita kata dari ajaran yang asal daripada nabi-nabi, yang mereka buat lah ni sudah pun berlain lari dah. Ada hak dia turut tu, tapi ada juga hak tambah dan ada juga pengurangan. Jadi semua tu jadi tak lengkap belaka kecuali dengan Islam. Bahkan hak lain tu bukan setakat tidak lengkap, tetapi dia juga telah pun tersesat dah. Sesak dah, jauh dah. Bila Allah Ta'ala iktiraf mereka ni dengan al-maghdubi alaihim dan juga al-dhalin. Kita dah baca dalam surah Fatihah tu, wajib nak baca. Dalam tu dia sebut apa dia? Allah Ta'ala sebut siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. So jalan yang kita minta Allah Ta'ala tunjuk pada kita ni ialah jalan yang mana minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, iaitu jalan yang diturut, yang diikuti oleh minan nabiyyin, para nabi-nabi, was-siddiqin, orang yang membenarkan perjuangan nabi-nabi, wasyuhada, orang yang berjuang mati di atas membela agama yang dibawa oleh nabi-nabi, wassalihin, golongan-golongan yang saleh, yang beramal saleh mengikut ajaran nabi-nabi, wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itu semua adalah golongan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Waladdallin ghairil maghdubi alaihim, bukan golongan yang dimurkai, yang dibenci, yang dimarah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mufassirin sebut ialah golongan Yahudi. Waladdallin, dan golongan yang sesat itu ialah golongan
yang disebut sebagai Nasrani. Kenapa sampai Yahudi ni disebut al-maghdubi alaihim, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kerana mereka ni telah pun melampau dalam menentang agama Allah taala. Dia telah melampau dalam beragama. Agama dia sendiri pun dia seleweng. Nabi-nabi yang diutuskan pada mereka pun dia bunuh Nabi. Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Isa, mereka nak bunuh, tapi tak boleh bunuh Nabi Isa. Hak lain nabi-nabi banyaknya mereka bunuh kerana bertentangan dengan kehendak mereka. Nabi wak mari tu perkara-perkara yang berlawan dengan kehendak mereka, lalu mereka bunuh nabi-nabi. Dan golongan yang sesat, Allah Ta'ala sebut bapa dia sesat. Nasrani ni bapa dia sesat kerana mereka ni dia ikut pokok Yahudi juga. Orang Yahudi Nasrani, dia kena beriman dengan Nabi Musa, dia kena beriman dengan kitab Taurat, serta mereka mempercayai, dia percaya bahawa Nabi Isa ni telah pun mati disalib oleh golongan Yahudi. Jadi mereka telah tersesat kerana menyatakan Nabi Isa mati disalib, dan tujuan Nabi Isa diutuskan ni, mari ke bumi ni, adalah semata-mata untuk menebus dosa anak Adam. Jadi siapa dia Nabi Isa? Bagi mereka itu ialah anak Tuhan. Anak Tuhan yang Tuhan utuskan untuk mari ke bumi untuk menebus dosa anak-anak Adam dengan cara mati di salib. Tu dia sesat tu. Adapun golongan Nasrani ialah golongan yang tak membunuh nabi lah. Dia tak bunuh nabi-nabi, tapi mereka ni tersesat. Hak lain-lain semua ada dalam kitab ajaran, kitab-kitab, bahkan kisah-kisah nabi selain daripada Al-Quran juga terdapat dalam Taurat dan juga Injil. Yang jadi sesak ni apabila mereka selewengkan cerita-cerita yang disebut dalam Al-Quran dan disebut dalam kisah kitab yang sebelumnya. Hak asalnya lagu lain, tapi cerita dia jadi lain. Cerita dia jadi lain. Jadi cerita Nabi-Nabi ni jadi penuh dalam kitab-kitab Bible tentang cerita Nabi ni. Orang bentang cerita tentang Bible ni, dia kata kebanyakan dalam kitab-kitab Bible yang ada ini, cerita tentang Nabi-Nabi ni semuanya banyaknya dikait dengan seksual. Cerita banyaknya dikait dengan seksual. Waktu kita telah sebut pada teman kita baru ni tentang Abdullah bin Salam ni, dia mari dan cerita pada Nabi, dia beriman pada Nabi. Nabi kata tak cukup dengan beriman pada Nabi Muhammad, kena beriman dengan Al-Quran, bahkan dengan semua Nabi dan juga semua kitab-kitab kena beriman. Hak ada sekarang tak boleh. Hak ada sekarang tak boleh. Tak boleh kata ambo kalau gitu beriman juga dengan Bible, sebab Allah Ta'ala suruh beriman belaka. Tak boleh tolak. Kalau tolak nanti gugur iman. Kita kata saya tak percaya dengan kitab Taurat, saya tak percaya kitab Taurat, saya tak beriman dengan kitab Taurat. Kalau pergi lagu tu boleh rosak akidah, gugur akidah. Nak beriman dengan Quran saja je, kitab Taurat, kitab Injil orang tak si beriman dah, kitab Zabur orang tak si beriman dah. Sebab orang tak ajar baca. Sebab kita tak ajar baca, tak ajar tengok, tak ajar dengar pun. Nak beriman lagu mana? Tak boleh, kena beriman. Kena mengaku saya beriman. Beriman seperti mana hamba beriman kepada kitab Al-Quran. Pun apa nabi-nabi lain pun lagu tu juga.
kena beriman pada semua nabi seperti mana pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata ambo beriman 50% sudahlah, mengko tak yakin mana. Tak boleh, kena beriman 100% juga. Nah, kalau tolak maka rosak akidah kita. Boleh rosak akidah kan? Boleh jadi gugur iman kita. Untuk bahasa sebut mudah gugur iman, kalau tidak dipanggil ataupun bahasa lain murtad atau tak beriman. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala tekankan pada ayat yang pada awal-awal ayat itu Allah Taala sebut ya ayyuhallazina aminu billah. Allah tekankan wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah. Makna apa maksud bila Allah Taala kata lagu tu? Dah panggil dah orang beriman, suruh beriman lagi. Kata ulama sebut, ulama mufassirin kata iman yang kedua itu dengan maksud tingkatkan lagi keimanan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sifat iman yang ada pada kita orang biasa ni ialah al-imanu yanzid wa yanqus. Iman tu dia boleh bertambah dan kadang-kadang dia boleh berkurang. Tu panggil lemah iman. Boleh lemah iman sebab iman kita ni tak sentiasa naik semua. Dia akan mari ketika-ketika akan berkurangan iman tadi kerana perbuatan kita sendiri. Bukan kata duk molek-molek tiba-tiba jadi lemah iman dah. Kerana ada perbuatan-perbuatan yang kita buat yang boleh melemahkan iman kita. Antaranya perkara-perkara yang dosa dan juga maksiat yang boleh melemahkan iman kita. Dalam hadis Nabi SAW sebut la yu'minu tak beriman seseorang tadi apabila dia telah melakukan zina. Ketika mana dia berzina, maka ketika tu dia tak beriman. Ketika mana dia curi, ketika tu dia tak beriman. Sebab waktu dia lakukan perkara-perkara tersebut, iman dia lemah, bahkan gugur iman dia ketika tu. Sebab tu dalam percakapan, dalam i'tiqad, dalam perbuatan, tiga perkara ni perlu dijaga, takut dia boleh merosakkan iman. Dan kita kadang-kadang kita tak sedar. Bila tak sedar, waktu nak jadi saksi, saksi di mahkamah ke, waktu nak jadi saksi akad nikah ke, antara perkara yang disebut oleh qadhi ketika tu ialah marilah sama-sama kita beristighfar sebelum akad nikah, sebelum upacara acara akad nikah tu. Tok qadhi minta supaya istighfar, kemudian ramai-ramai pakat memperbaharui tasyahud. Takut-takut ketika tu dia jadi seorang yang fasik kerana perbuatan dia atau percakapan dia ataupun tindakan dia. Maka waktu tu qadhi suruh bertasyahud semula. Nak bertasyahud memperbaharui iman, barulah dia akad nikah. Maknanya kita tak sedar dalam perbuatan kita. Sebab itu waktu kita bertasyahud dalam sembahyang, maka kita kena benar-benar bertasyahud tu kerana Allah Ta'ala, dan kita faham dan kita sedar ketika kita bertasyahud. Kita duduk baca tahiyat akhir tu atau tahiyat awal tu, kita kena sedar lafaz kita waktu kita bertasyahud. Sebab itu tangan atau jari kita ni disuruh untuk bergerak menandakan tanda kita ni ikrar kita, tasyahud kita. Waktu tu kalau orang tu dia berhi kecek pelawak, dia berhi berdusta, nak berhi putar belik semua sekali tu, bila dia akad tasyahud, para malaikat meragui tasyahud dia. Bila dia akad tangan jari dia untuk bertasyahud, waktu dia kecek pelawak, waktu dia tolak nas Al-Quran, waktu dia tolak nas hadis, Allah, para malaikat pun meragui tasyahud dia, betul ke tidak dia ni. Tapi awal-awal lagi dari semaya pun
awal-awal dalam semaya pun kita sudah mengaku depan Allah Ta'ala, mengaku dah baca doa iftitah lagi. Sebab ujungnya doa iftitah tu jadi sunat. Sunat. Kalau ulama letaklah wajib, ataupun Nabi SAW sendiri mewajibkan daripada syariat Allah SWT wajib. Doa iftitah ni wajib. Barulah kita tahu paruknya kita dengan Allah Ta'ala. Sebab apa? Dalam doa iftitah tu kita ngaku depan Allah Ta'ala, inna salati wa nusuki, sesungguhnya semaya aku, pengorbanan aku, ibadat korban aku, wa mahyaya wa mamati, hidup aku, mana hidup kita ni start daripada kita taklif sehingga kita mati, hidup dan juga mati aku lillahi rabbil alamin, kerana Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Maknanya semua benda yang kita bakal buat lepas pada semaya itu kita kata kerana Allah Ta'ala. Mana mungkin benda-benda yang kita buat tu benda yang terlibat dengan dosa dan maksiat kita nak kata kerana Allah Ta'ala. Tadi dalam semaya mengaku kerana Allah Ta'ala. Waktu kita kecek lepas semaya, tak kira kita ngupak kat orang itu jadi kerana Allah Ta'ala, tak jadi kerana Allah Ta'ala. Maka kita mendustai kata-kata kita waktu kita baca doa iftitah. Sebab tu semaya ni ialah orang panggil apa dia, kalau semaya ni nak tengok lepas pada tu, lepas pada kita semaya tu, pengakuan kita tu lepas pada kita semaya tu, siapalah kita semaya balik. Tak siapa kita jumpa dengan waktu solat yang lain pula. Situ amalan semaya kita sebenarnya. Hak dalam semaya itu wajib dah kita tak boleh nak bergerak, tak boleh nak suka hati kita, nak bercakap, nak makan ke nak tidur tak boleh belaka. Lepas daripada tu lah praktikal semaya kita. Lepas subuh tadi, siapalah zuhur karang, hak mana hak kita sebut dalam mengaku dalam semaya kita tu. Sepanjang tu siapalah pula waktu semaya yang akan datang. Waktu 5 kali ni, waktu mana waktu yang setiap kali memperbaharui pengakuan kita, memperbaharui ucapan kita depan Allah Ta'ala. Hadirin mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita masuk pada ayat yang seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka ahlal kitab an tunazzala alaihim kitaban minas sama'i faqad sa'alu Musa min qabl faqad sa'alu Musa akthara min dhalik faqalu arina Allah jahratan fa'akhadhatuhum as-sa'iqatu bidhulmihim thumma ittakhadhu al-'ijla min ba'di ma thumma ittakhadhtumul 'ijla min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. Yas'alunaka, dan mereka bertanya kepada kamu, atau mereka meminta kepada kamu, yaitu ahli-ahli kitab, supaya apa dia? Supaya membawa datang, atau supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan kepada mereka kitaban minas sama', yaitu kitab daripada langit. Faqad sa'alu Musa, dan telah pun mereka itu golongan-golongan Yahudi meminta kepada Nabi Musa sebelum daripada itu aktsara min zalik, lebih banyak daripada itu. Golongan Yahudi ni dia minta banyak dengan Nabi Musa. Kita baca dalam surah Al-Baqarah tu banyak dia minta dengan Nabi Musa. Faqalu, dan mereka berkata pada Nabi Musa, apa dia? Arinallaha jahrah fa'akhadhatkum as-sa'iqatu bidhulmihim.
minta supaya nak tunjukkan kepada mereka Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala matikan mereka dengan perbuatan zalim mereka tadi. Mati, bagi pesel, tak khabar, tak sedar diri dengan kezaliman mereka tadi. Kerana apa? Nak minta, nak tengok Allah Ta'ala. Dan Nabi Musa pun kerana diminta, didesak oleh Bani Israel tadi, Nabi Musa pun pernah juga minta dengan Allah Subhanahu wa taala untuk tengok Allah. Dia boleh kecek dengan Allah dah. Nabi Musa ni kecek dengan Allah Ta'ala direct. Antara kelebihan Nabi Musa, boleh bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah Subhanahu wa taala cakap dengan Musa, Nabi Musa. Nabi Musa minta nak tengok Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebut, qala lan tarani, kamu tak akan dapat lihat aku. Lalu Nabi Musa suruh Allah suruh Nabi Musa tengok kepada fanzur ila jabalin, tengok kepada bukit. Falamma tajalla rabbahu, apabila Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kelebihan kehebatan dia pada satu bukit saja, lalu apa dia jadi? Bukit tadi hancur. Bukit tu hancur jadi debu. Hancur jadi debu. Lalu pengsan Nabi Musa. Pengsan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa istighfar lepas pada tu. Kenapa? Waktu atas dunia ni Allah Ta'ala tak boleh tengok Allah Ta'ala. Tidak layak untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Ada pendapat sebut manusia akan dapat lihat Allah Subhanahu wa taala waktu mana dia dapat nikmat dalam syurga. Dan nikmat yang paling besar sekali ialah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nak tahu rindu tak rindu kita, keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala ni? Orang tu sentiasa dalam hati dia terasa nak jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tu tanda rindu dia. Nak tengok, berasa tamak dalam hati nak melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan beri lihat waktu mana dia tu dapat nikmat syurga, dan situlah dia dapat lihat wajah Allah Subhanahu wa taala sebesar-besar nikmat yang diberi kepada hamba dia. Dan mereka telah meminta kepada Nabi Musa sebelum daripada itu untuk banyak perkara dah. Faqad sa'alu Musa aktsara min dzalik. Mereka ni banyak dah minta dengan Nabi Musa. Waktu ikut Nabi Musa lari daripada Firaun, waktu tu bila selamat je, mula-mula minta apa dia? Minta nak supaya buat Tuhan juga supaya mana ada satu kaum yang dia lalu tu tengok pokok ni orang kampung tu duk sembah patung. Lalu dia minta dengan Nabi Musa untuk buat juga patung tu untuk disembah. Lepas tu Nabi Musa kata, kamu ni ialah termasuk daripada golongan yang masih lagi jahil lagi, tak percaya lagi, tak yakin lagi dengan Allah Ta'ala. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yang beriman dengan Allah ni ialah beriman dengan yang gaib, tak nampak, nak tengok. Kemudian dia minta pula dengan Allah Subhanahu wa, dengan Nabi Musa supaya buat turun makanan. Waktu makanan. Lalu Allah Ta'ala beri makanan ke dia. Fanzalna alaihimul manna wassalwa. Manna dan juga salwa. Gabriel manna dengan salwa tu. Ada kata as-salwa tu ialah Allah Ta'ala buat mari burung-burung yang berterbangan, mereka boleh higat dengan tangan untuk makan. Dan juga manna, tumbuhan yang tumbuh daripada bumi ini,
daripada daun dia, batal dia semua manis belaka, boleh makan. Ya. Cuma hak dijual ke dalam ni dia kata ni lah mana. Ya, getah pokok. Getah pokok dia yang dikatakan sebagai mana. Pokok tu ada lagi lah ni. Hak dijual getah dia tu macam dengan apa? Serupa dengan apa dia tu? Kemiai. Kalau pergi kedai-kedai tu dia adalah mana, dan satu lagi tu hak nak serupa dengan dia adalah getah anggur. Getah anggur kalau rendai dia bekak, dia jadi macam jelly tu. Tapi kalau mana, kalau rendai dalam air dia akan jadi cair. Dia akan jadi cair. Hak tu antara benda-benda yang mereka kata mana lah. Tapi mana hak lon ini tak berasa manis seperti mana zaman Nabi Musa tu dia merupakan makanan yang manis, bentuk manisan rasa dia. Dan mereka pula bila mana mereka minta dengan Nabi Musa perkara-perkara yang melampau, lalu Allah Subhanahu Wa Taala hukum mereka dengan kezaliman mereka. Dan mereka ni tak dengar kata lagi lepas pada tu buat lagi perkara lain, iaitu mereka sepeninggalan Nabi Musa, golongan Yahudi ni pula ambil kumpul apa ni barang mah, barang-barang yang ada pada pengikut-pengikut dia ni, dah logam dan sebagainya, kumpul buat ke dia, buat ijlah, buat apa ni patung, buat patung anak lembu untuk disembah. Kerana waktu tu mereka ni Nabi Musa tak ada. Nah, itu dalam surah lain kita tengok, sehingga Nabi Musa balik marah kepada Nabi Harun sebab membiarkan pengikut-pengikut dia ni bagi dua. Ada hak beriman, terus beriman pada pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebahagiannya pula tak boleh tahan dah, nak sembah dah, sembah patung lah. Sebab Tuhan ni tak boleh tengok. Dia kata ni lah Tuhan yang Nabi Musa suruh kita sembah ni, hak suruh kita beriman ni. Samiri kata ke dia, hak ni Tuhan dia. Samiri tadi buat patung, jadi patung seekor lembu, dan patung tu pula keluar bunyi, mengeluarkan suara. Bila angin mari dia mengeluarkan suara. Jadi dengan perbuatan mereka tadi, mereka ambil pula anak apa ni lembu tu sebagai sembahan mereka, sembahan mereka untuk mereka sembah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada apa ni Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ni. Sebab apa? Iaitu sebabnya, antara sebab nuzulnya ialah golongan Yahudi ni mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Golongan Yahudi ni mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, ya Muhammad, dia kata, ya Muhammad, wahai Muhammad, kalaulah Nabi kami, dia sebut, ja'a nasun minal yahudi ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqalu inna Musa. Mereka berkata sesungguhnya, sesungguhnya Musa ni apa dia? Ja'ana bil alwahin min indillahi. Nabi Musa ni dia mari kepada kami bawa ajaran dia tu, dia ada alwah. Ketika mana Nabi Musa pergi bermunajat selama 40 malam, selepas daripada lari daripada Fir'aun ni, Nabi Musa terima alwah, iaitu lauh. Lauh ni bentuk lembaran-lembaran yang padanya ada syariat-syariat. Padanya terdapat syariat dan juga petunjuk kepada pengikut-pengikut Nabi Musa. Bila dia bawa alwah, mari jumpa dengan kaum dia,
Hak tu cerita teka mana Nabi Musa ni lihat kaum dia bagi dua dah, berpecah, sebahagiannya sembah patung, lagi sebahagian tu ikut Nabi Harun. Lalu Nabi Musa ketika tu terkejut, dia pun lepaslah ataupun lepas campur alwah, iaitu hak mana diberi oleh Allah Ta'ala. Dalam tu padanya ada petunjuk dan juga syariat. Itulah dipanggil alwah. Kalau makna yang lain, lauhun ni satu lembaran yang ditulis. Satu lembaran yang ditulis. Kita dah baca fi lauhim mahfuz, pada luh mahfuz, luh yang telah pun terjaga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tentang perkara-perkara pada takdir Allah Ta'ala pada seseorang. Takdir pada kita ni, waktu masuk umur 40 hari dalam kandungan, waktu mana ditiup, waktu tu Allah Ta'ala suruh tiupkan ruh. Bila masuk ruh, lalu Allah Ta'ala suruh malaikat tulis. Tulis tu ialah tulis di Lauh Mahfuz. Tulis apa dia? Rezeki kita, ajal kita, banyak perkara yang ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala pasal kita ni sudah ditulis. Jadi alwah tadi dia kata Nabi, dia pergi jumpa dengan Nabi Muhammad, dia kata Nabi Musa ni Allah Ta'ala bagi alwah. Alwah maknanya ada lembaran yang boleh kami tengok direct daripada Allah Ta'ala bagi pada Nabi Musa. Jadi dia kata kami nak tanyalah, adakah Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi juga kepada kamu ni kitab Al-Quran ni direct daripada Allah Ta'ala? Adakah Allah Ta'ala buat turun sebutir Al-Quran kepada Nabi? Jadi dia pun minta supaya kalaulah kamu boleh tunjuk, kami boleh tunjuk pada kami kitab yang Allah Ta'ala turunkan kepada kamu, maka kami akan beriman. Dalam ayat yang lain dia sebut, kami tak akan beriman sehingga mana engkau menunjukkan kepada kami Allah menurunkan kitab pada kamu. Kami nak tengok Allah Ta'ala beri kitab pada kamu, ataupun Allah Subhanahu Wa Ta'ala menulis kepada kamu satu lembaran daripada alwah, daripada luh yang menunjukkan kepada sesiapa, kepada fulan, kepada seseorang, yang menyatakan bahawasanya kamu ni ialah Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, baru kami nak beriman. Yahudi dia nak minta bukti-bukti dengan Nabi SAW seperti mana hak dia dapat daripada Nabi Musa, hak dia tengok daripada Nabi Musa. Minta sampai tahap tu baru nak mengaku beriman pada Allah Ta'ala. Sedangkan Yahudi pun tahu suasana itu, Al-Quran itu mengikut suasana keadaan orang tadi. Waktu mana orang-orang Mekah ni, orang-orang Arab ni, dia mengkagumi, dia kagum, dia sehu, dia bangga dengan syair-syair. Orang Arab dia bangga dengan syair-syair, sehingga kan waktu itu mereka ni buat pertandingan lah, peringkat antara bangsa kalau kira tandingan Mekah tu. Syair yang paling hebat akan digantung di kelambu Kaabah, akan ditulis dengan benang emas, akan dijahit dengan benang emas, akan diletak di Kaabah. Dan orang pula akan pakat ngapal belaka, pakat hafal belaka, pakat syair belaka dengan syair yang sehu tu. Jadi antara syair-syair yang bersehu tiap-tiap 2 tahun sekali ni, mereka ni ingat belaka. Orang-orang Mekah ni ingat belaka syair-syair tu. Supaya kata kat, kalau kita ke apa, Malaysia ni, Malaysia ni tanding tak ada hak lagu tu. Tanding ke apa, juara lagu. Jadi lagu-lagu soho ni kan, dengarlah ada anak-anak muda duk nyanyi lah, mocik-mocik duk goreng ikan dapur duk nyanyi.
lagu-lagu suhu. Supaya itulah juga orang-orang Arab, bila mana syair tu ditandingkan mana menang-menang ni, hak suhu ni orang akan pergi baca di Kaabah tu, sebab digantung di situ. Siapa orang ingat nak ayat waktu itu ialah kalau syair itu paling sedap sehingga boleh menyebabkan orang tadi macam jadi kegilaan bagi dia. Kalau dengan syair tadi tu macam, kalau syair yang berkait dengan apa dia, perasaan rindu kau, banyak ke syair tadi tentang orang-orang perempuan, puji-puji orang perempuan, memuji orang-orang kaya. Bila mari Al-Quran, Al-Quran mengatasi kata-kata daripada syair, mengatasi kata-kata daripada syair, sehingga ke orang terpegun dengan Al-Quran tanpa mikir, dia kata ni bukan bahasa manusia. Nah, sehingga terkeluar daripada mulut dia ni kata ni bukan bahasa manusia biasa. Lalu mereka buat ungkapan-ungkapan, boleh jadi ni syair, boleh jadi ni sihir. Nah, sebab kalau orang jadi bila dengar tadi terus masuk ke dalam hati, menyebabkan orang jadi lunak dengan ayat tersebut. Termasuklah Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab ni Allah Ta'ala lunakkan hati dia dengan Al-Quran. Tengah nak marah tu, nak marah pada Nabi SAW, bawa pedai telanjang, tak ada sarung pedai tadi, jalan nyu. Bila ditanya nak pergi mana tu, aku nak pergi tetap Nabi Muhammad, sebab dia je pecah belah. Kerana dengan Al-Quran orang jadi pecah belah habis. Bukan jadi pecah belah, balah. Jadi tak ikut ajaran tok nenek dia dah. Jadi seolah-olah macam kerasukan. Seolah-olah macam kerasukan. Bila dengar Al-Quran tak boleh dah. Tak boleh dah. Tak boleh nak dengar pula. Menyebabkan Umar Al-Khattab ni pergi nak perhabis Nabi. Tapi bila ditegur, dia kata sebelum pergi jumpa dengan Nabi Muhammad tu, pergi tengok dululah adik demo dah berimeh dah. Adik demo pun berimeh ikut Nabi Muhammad juga. Kona balik dia, patah balik pergi rumah adik dia, dengar daripada jauh ayat-ayat Al-Quran. Ketika tu masuk dah dalam hati dia. Tapi marah lagi. Marah tu masuk dalam rumah tanpa adik dia, adik ipar dia. Lepas daripada tu hati dia mula lembut, dan dia minta lembaran tadi, minta hak dia baca tadi, hak dia dengar tadi, dan dia baca balik. Bila baca, lembutlah hati, cairlah hati dia. Itu Al-Quran yang menjadi mukjizat. Gapo benda makna mukjizat? Mukjizat kita nak kata mukjizat ajiz, daripada perkataan ajiz, yang melemahkan. Yang melemahkan orang yang memusuhi Al-Quran. Orang yang berasa dia hebat, teka tu nak marah puasa bekir, kalau lawan dengan Al-Quran, dia melemahkan. Al-Quran sifat dia boleh melemahkan. Dia kata kalau ada surat ataupun lauh yang diturunkan, ataupun kitab yang diturunkan daripada Tuhan, daripada Allah, kalau tak ada Al-Quran pun tak ada sebut Al-Quran, tak ada sebutan kitab pun tak apa, asalkan ada satu saja lembaran, tak apa dah, tulis royak kepada sefulan-sefulan bahawa engkau ni adalah Muhammad yang diutuskan oleh Allah Ta'ala, baru kami nak berimeh. Maknanya nak minta bukti sampai tahap gitu. Walaupun Yahudi ni dia tahu dah, dalam kitab dia tu dia tahu dah, dalam kitab dia sebelum ni pun lagu ni lah sifat seorang Nabi. Tapi oleh kerana tak percayanya dia, betapa dia ni sakit hatinya, kerana bukan di kalangan Bani Israel, mereka cuba buat mari perkara-perkara yang untuk orang panggil mendakwa Nabi ni, supaya dia boleh kata ni bukan Nabi. Dia banyak dakwaan dia tadi. Jadi antaranya dia kata, buat mari kita nak tunjuk, nak tengok kalau ada Tuhan ni, tulis kepada kamu bahawa royak pada seorang bahawasanya mu ni adalah
adalah Nabi, barulah kami nak beriman. Dan sebelum daripada tu pun banyak dah Yahudi mari jumpa dengan Nabi dan royak sekian-sekian benda. Kalau mu ni Nabi, tak, mu kena jawab soalan ni. Kalau mu ni Nabi, mu royak apa perkara-perkara yang perkara-perkara yang antaranya, dia kata kalau mu ni Nabi, betul-betul Nabi, dia kata acu royak benda-benda yang orang Yahudi haramkan ke atas diri mereka. Orang Yahudi haramkan ke atas diri mereka. Apa dia? Dah ada beberapa perkara orang Yahudi mengharamkan ke atas diri mereka ni untuk makan dan juga minum. Ni, sebab Nabi SAW kalau dia seorang Nabi, maka dia akan tahu benda tu. Lalu Nabi kata, kalau aku royak, adakah mu nak beriman, mu nak janji seperti mana anak-anak Bani Israel janji dengan ayah dia mula, sewaktu mana nak pergi jumpa dengan nak bawa adik dia pergi kepada pembesar Mesir. Tahu tak cerita tu? Ceritanya ialah waktu mana dia nak bawa Binyamin, bila pergi kali pertama pergi ke Mesir, bolehlah gandum, beli gandum. Waktu kemarau boleh beli gandum. Tapi pembesar Mesir tu, Nabi Yusuf, tahu dah ni adik-beradik dia. Cuma Binyamin tak mari sekali. Binyamin ni adik-beradik semua sepak dengan Nabi Yusuf. Bila Nabi Yusuf tengok, dia kenal adik-beradik dia. Cuma adik-beradik dia tak kenal Nabi Yusuf, kerana bagi mereka, dalam hati mereka duk kata semua Nabi Yusuf mati dah. Nabi Yusuf mati dah. Dia nipu sehingga dia sendiri pun tertipu dengan kata-kata dia, Nabi Yusuf mati dah. Padahal dia jual Nabi Yusuf. Bila Nabi Yusuf minta supaya bawa mari Binyamin sekali, lepas ni kalau nak mari beli gandum pula, kena bawa seorang lagi adik-beradikmu, hak mu kata duduk dengan ayah tu, hak dia kata duduk dengan ayah, ayah jaga saya tak siap mari tu, kena mari sekali. Kalau tak mari, tak boleh dah beli gandum. Kali kedua nak pergi sebab apa? Nabi Yusuf suruh orang dia bawa apa ni, letak semula duit yang dia bayar gandum kali pertama tu, tak semula dalam goni tadi, campur dengan gandum, bus semua dalam itu. Bila pergi buka-buka tengok, ada duit hak nak beli, hak beli gandum tu dan dalam itu. Jadi Nabi Yaqub suruh pergi atas kelik. Kekok mana kena atas kelik. Mu curi ke mu beli? Dia kata beli. Tak, tapi kami tak tahu apa duit dia dalam tu mula. Maka kena atas kelik. Jadi menguatkan lagi pengikut Bani Israel ini untuk pergi atas balik duit, dan nak pergi semula mesti bawa Binyamin. Ketika nak bawa Binyamin ni, Nabi Yaqub tak beri, takut jadi serupa Nabi Yusuf. Tak. Jadi ketika itulah Nabi Yaqub minta perjanjian. Minta perjanjian. Janji ngadak dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ngadak Allah. Ni, pakat duduk belakang mengaku ketika tu, kalau kami buat khianat kepada adik kami ni, maka kami akan dilaknat oleh Allah Taala, akan diazab oleh Allah Taala. Tu Nabi Muhammad tanya kepada Bani Israel ada waktu tu, nak kau tidak kalau aku bagi tahu perkara yang kamu kata kamu dia mengharamkan pada Bani Israel tak boleh makan tu? Kalau aku boleh jawab, mu nak janji dengan aku seperti mana mu janji kepada ayah kamu Yaqub waktu tu, yang janji depan Allah Taala akan jaga Binyamin. Nak janji ke tak? Dia kata ya, kami akan janji seperti tu. Bani Israel ni dia kata kami akan janji seperti tu juga. Maknanya kalau janji seperti tu, kalau langgar janji yang berlaku pada anak-anak Bani Israel ketika mana berlaku kes kecurian, berigaknya Binyamin yang Nabi Yusuf letak Su'al Malik. Su'a ni ada kata su'a ni adalah bentuk cawer raja yang dibuat daripada emas. Nabi Yusuf suruh tak dalam kandi
Binyamin, supaya bila cek-cek jumpa dalekan di Binyamin, maka Binyamin berigat. Dia tak seri buat kelik Binyamin, biar duduk dengan dia. Jadi dia takut hak lagu tu tak. Sampai dia janji dengan Nabi Muhammad, tak apa, kami akan janji supaya mana berjanjinya anak-anak Bani Israel yang akan jaga adik dia hak nama Binyamin tu. Bila janji lagu tu, Nabi SAW pun sebut. Nabi SAW tu sebut antara perkara yang diharamkan oleh Bani Israel daripada makan dan juga minum ialah, sebelum Nabi sebut ke dia, sebelum Nabi kata Bani Israel ni dia pernah bernazar ke apa dia? Bernazar kalulah ayah dia Nabi Yaqub ni boleh tengok semula, boleh celak semula, kami mengharamkan bagi kami untuk makan daging unta dan minum susu unta. Kalau ayah Nabi Yaqub ni boleh tengok semula. Jadi bila Nabi Yaqub boleh tengok semula, ketika mana Nabi Yusuf suruh bawa baju dia tu pergi capak atas muka ayah dia. Maknanya ambil kain tu kat tok atas muka ayah dia Nabi Yaqub, maka fartadda basira, maka boleh tengok mula, nampak cerah mula. Nah, sebelum pada Nabi Yusuf jumpa dengan ayah dia, kan Nabi Yusuf kiring supaya bagi baju dulu. Jadi waktu tu popok dia nazar tak akan makan daging unta dengan susu unta. Hak ni nazar ni dia tak pernah cerita, Bani Israel tak pernah cerita kepada orang-orang musyrik di Madinah sepanjang mana dia pergi nak tunggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nak tunggu Nabi akhir zaman. Waktu zaman sebelum Nabi ni orang-orang Yahudi mari dah. Sebelum Nabi Isa pun lagi orang-orang Yahudi telah pun mula pergi dah gerak ke Taibah, iaitu di Madinah. Gerak situ, duduk situ sebab apa? Dalam kitab mereka bahawasanya Nabi akhir zaman yang akan tubik di Taibah, akan tubik di Madinah, akan dibangkitkan di situ. Jadi pokok Yahudi pergi situ sebab biasa dia kata orang-orang di kalangan Bani Israel. Boleh jadi Bani Israel pun pergi duduk situ, maka dengan harapan Bani Israel lah akan jadi Nabi situ. Maka dia duduk, sepanjang dia duduk situ, dia tak pernah cerita ni perkara rahsia yang dia simpan. Dia tak pernah royak ni popok dia nazar tak boleh makan daging unta dengan susu unta. Sebab kisahnya janji dengan janji kalulah Nabi Yaqub ni boleh tengok, mata dia boleh tengok, cerah balik mata, maka dia akan nazar ni. Nabi kata, nak kau tak kalau aku royak kamu jawapan dia, mu nak janji supaya mana mu janji dengan Nabi Yaqub. Dia kata nak. Tak. Bila Nabi jawab soalan dia tadi, Nabi royak antara yang mu janji tak nazar tak si makan, haramkan kat tadi kamu tak si makan, ialah daging unta dan juga susu unta. Kullu ta'am kana hillun li Bani Israel, dalam surah apa ni, dalam juzuk yang ke dalam juzuk yang ke-3 ke ke-4. Illa ma harrama, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala yang haramkan atas mereka. Semua makin ni Bani Israel ni ada yang dia haramkan ke atas diri dia, padahal hak tu halal tapi dia haramkan ke atas diri dia. Jadi itu perkara-perkara di antara Bani Israel ni ataupun golongan Yahudi ni, dia minta nak supaya bukti dan sebagainya, tapi bila mari bukti samalah mereka tak beriman juga. Tetap tidak beriman juga dengan banyaknya alasan dia. Dengan banyak alasan yang dikemukakan oleh mereka. Buat mari alasan lain pula. Sehingga tak parok telajak dia baca kitab-kitab dia ni, kitab Taurat. Waktu dia baca, Allah Ta'ala sebut mereka akan tutup dengan tangan-tangan mereka, tutup dengan jari ni, tak siwi baca. Sebab hak disebut antaranya tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dia tutup tak saya baca tu, takut didengar oleh orang lain bahawa dalam kitab dia ni ada tentang nabi-nabi. Sedangkan dia sebelum tu cerita dah. Dia cerita dah dalam kitab dia ni sebut tentang Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, nama dia Ahmad. Dia ni lahir, sifat dia lagu ni. Tak, sehingga akan disebutkan sifat-sifat dia ni. Sehingga Allah Ta'ala kata dia ni mengenali Nabi Muhammad seperti mana kenal anak diri sendiri. Kenalnya anak sendiri. Tu orang Yahudi. Jadi kalau kita tak kenal Nabi supaya kita kenal anak kita kan, orang panggil berat pada Yahudi lagi. Berat pada Yahudi lagi kita. Sifat Nabi tak kenal. Sifat Nabi tak kenal. Letih lelah Nabi buat kerja untuk dakwah Islam ni tak tahu. Tak tahu. Haknya dia tahu ni masuk ulama uluk gak nak selawat, buat majlis selawat. Bila tanya Nabi ni lagu mana perjuangkan agama, Nabi perjuangkan agama setara mana? Tahu apa? Nabi bawa Islam lagu tu. Lagu tu. Lagu mana Nabi bawa agama? Nabi bawa agama ni nak sampai ke agama setara mana? Tentangan terhadap Nabi. Tak. Tentangan terhadap Nabi. Sehingga orang tuduh pada Nabi apa dia? Nabi kena tuduh gila. Nabi kena tuduh tukar sihir. Tak. Nabi dituduh sebagai orang yang bawa cerita-cerita orang terdahulu, cerita-cerita dongeng. Ni tuduhan-tuduhan pada Nabi. Tu tuduhan. Sehingga Nabi diputuskan dalam musyarak pokok dia ni. Pokok musyrikin putus ke dia? Nak bunuh Nabi. Nak bunuh Nabi. Tak. Sahabat-sahabat yang diseksa, di Mekah ni, kerana apa? Kerana mempertahankan Islam. Nak pertahankan agama ni kena seksa setara mana seksa. Bukan setakat kena tuduh-tuduh je. Setakat kena tuduh-tuduh tu biasa dah. Kena seksa Khabbab ibn al-Arab. Khabbab ibn al-Arab kena tok atas bara api. Dia hijau ni tukar besi. Tokeh dia nya orang pembesar Arab, pokok musyrikin. Tahu dia ni qali dia ni masuk Islam. Nak ambil tok atas bara api. Tok atas bara api. Sehingga habis belakang dia ni tak nampak rupa. Bila dia pergi jumpa dengan Nabi SAW, Nabi duduk di bawah teduhan Kaabah, duduk semaya. Ketika tu dia pergi jumpa, dia kata, ya Rasulullah, ala tad'u lana, ala tastansiru lana. Ya Rasulullah, tak boleh kau tolong doa pada kita ni biar kita menang, biar Islam ni menang. Ala tastansiru lana, tak boleh kau minta biar Allah bagi pertolongan kepada kita. Nabi jawab apa dia? Innakum qaumun tasta'jilun. Mu ni bahasa jenis logat, nak cepat menang. Nak cepat menang. Nabi sebut orang kaum terdahulu yang berjuang bersama dengan nabi-nabi, ada yang mereka ini dicakar dengan gerak besi. Gerak besi hak tajam tu, cakar sehingga luruh habis daging. Ada nabi yang dibunuh, dibelah dua. Ada nabi yang dikerak kepala. Ada yang dicampur dalam api. Ada yang dilempar dalam kawah air panas. Semua ni orang yang berjuang bawa agama, pertahankan agama yang dibawa oleh Nabi. Tak. Jadi perjuangan Nabi tu orang tak tahu mana. Orang tak tahu nama, tak tahu sangat. Kerana tak berapa nak tahu, tak berapa adanya orang cerita tentang sirah Nabi. Sirah Nabi perjuangan, sirah bahagian perjuangan saja. Tak. Orang tak tahu ya Nabi ni waktu mana pergi perang pertahankan Islam,
Nabi ni sendiri pun kena juga. Kena mana? Kena lepak kau, batu kau kena lembing di muka ni. Patah gigi. Patah gigi Nabi. Gigi geher patah. Tak. Tembuh pipi Nabi. Tak. Darah tu darah lah. Nabi kena pekong dengan batu sehingga darah Nabi ni mengalir ke kaki dia. Tak. Jalan dengan kasut tu air duk belubak-belubak. Darah dalam kasut. Kerana nak bawa Islam. Tak. Maknanya perjuangan Nabi ni, hak siapa kita ni adalah hasil daripada perjuangan Nabi. Hasil daripada darah hak mengalir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kena hargai perjuangan Nabi tadi. Bila sampai kepada kita hari ini, orang menganggap agama itu sebagai agama anutan semata-mata untuk beramal saja je. Tak perlu diperjuangkan. Dia rasa tak perlu pertahankan agama ni. Ikutlah orang nak buat lagu mana dengan agama ni. Tak, orang hina Al-Quran. Tak ada perasaan. Orang nak buat Islam daripada perkataan. Dalam IC tu orang nak buat perkataan Islam, tak sibubuh nama Islam. Nanti umur 18 dia pilih sendiri nak buat Islam ke tak sibubuh Islam. Tak ada berasa apa satu. Tak berasa apa-apa. Sedangkan perjuangan itulah perjuangan yang dibawa oleh Nabi-Nabi. Inilah kita nak pertahankan ajaran perjuangan Nabi. Supaya golongan musuh Islam ni tak boleh berkuasa ke atas umat Islam. Orang Islam di India kena seksa, kena rogo, kena bakar, kena katak tengah jalan. Kita sini tak ada, molek-molek ada. Duk buat kedai kopi habis test cawe 2 cawe. Tak ada puasa gapo. Tak. Pergi makan kedai-kedai ramai-ramai tak. Harimau tak jerik lah macam-macam. Sebab apa? Kita tak rasa seperti mana orang Islam lain rasa. Jadi maka Nabi SAW hijrah pergi ke Madinah. Kali ikut tak? Tak apalah, kena seksa. Kita pergi nusuk-nusuk mana-mana tak? Selamat tak? Seperti mana Nabi suruh pergi lari ke Habsyah, pergi hijrah ke Habsyah. Sebab orang situ, raja yang berlaku adil, raja daripada ahli kitab, pergi lari ke Habsyah. Tapi sampai satu tahap Nabi melihat Islam ni boleh membina kekuatan, boleh membina sebuah kekuasaan, sebuah kerajaan. Maka Allah Ta'ala suruh hijrah ke Madinah. Kerana waktu tu orang Madinah berimeh belaka dah. Bahkan ada sebahagian daripada sahabat mari berbai'ah dengan Nabi untuk bela dan pertahankan Nabi. Lalu Nabi hijrah ke Madinah dengan perintah Allah Ta'ala. Hijrah, tinggal habis tanah air, tinggal habis harta benda. Sahabat-sahabat tu tinggal habis harta benda. Tak ada hijrah tu, mereka pergi ni semata-mata kerana Allah Ta'ala. Semata-mata kerana Allah Ta'ala hijrah, tinggal semua perkara. Sehingga kan ada cerita seorang sahabat ni hijrah kerana orang tina dia pergi hijrah juga. Kerana kekasih dia ni pergi hijrah. Lalu dia pun pergi hijrah sebab dia nak nikah dengan kawan tu. Dia takut dia kat orang lain. Lalu dia pergi hijrah. Sampai kepada Nabi SAW berita tadi, Nabi kata kepada dia, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ma hajara ilaihi. Ni hadis gapo ni? Bukan hadis cerita bab ni anak semaya ni. Orang dah ambil hadis ini sebagai hadis yang mana cerita bab niat. Antaranya niat-niat dalam melakukan ibadat. Antaranya niat untuk lakukan ibadat. Tapi lebih besar daripada tu ialah hadis ini ialah hadis tentang hijrah ni biar kerana Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala.
untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala mesti kerana Allah. Takkanlah ada hijrah pergi tinggal anak beranak tu bukan kerana Allah lagi. Tinggal anak beranak kerana Allah Subhanahu wa taala, tinggal habis. Sebab tu tak ada sahabat-sahabat yang pergi situ pergi dalam keadaan kaya, walaupun dia tu orang kaya-raya di Mekah. Osman bin Affan, dia bukan orang kaya di Mekah, apa dia orang kaya di Mekah. Sahabat-sahabat lain hok kaya-kaya businessman tinggal habis pergi di Madinah jadi papa perdana. Sehingga golongan Ansar bui habis, bui rumah, bui tanah, duduk kursi. Sebab mereka ni mari tak ada bersatu. Kerana apa? Kerana akidah. Maka setiap perbuatan kita tu mesti berlandaskan akidah. Tak ada sesuatu perkara yang kita nak buat tambah-tambah lagi dia tu benda-benda yang besar, kita tak boleh nak kait dengan akidah sikit abuk. Tak boleh nak kait dengan akidah sikit abuk. Ni esok ni nak pilih siapa dia jadi pemimpin, siapa dia jadi ketua pemimpin kita. Tak kita tak boleh nak kait dengan akidah. Sudah tentu dia berkait dengan akidah kita juga. Sudah tentu dia berkait dengan akidah kita juga. Maka kita kena berakidah juga. Bagaimana nak kait dengan akidah Islam dengan sesuatu perkara yang batil? Tak boleh. Kita tengok ada zaman mana apa dia? Golongan liberal berani kecek. Golongan LGBT berani belaruk atas jalan. Zaman itu kita tahu dah sampai mana. Berani belaruk atas jalan dan minta hak asasi manusia. Bila hak asasi manusia ni digunakan, diterima pakai dalam negara kita, maka mereka kata kita bebas kerana ada hak asasi manusia. Hak asasi manusia ni ke dia? Kalau manusia tu rasa molek bagi dia tu, maka itu molek bagi dia. Kalau orang tak boleh, kalau orang nak halang tak boleh, sebab bagi dia molek. Kalau dia sorang boleh kira lagi. Ni jadi organisasi besar. Penentuan esok ni ialah penentuan yang kait dengan akidah kita. Jangan kita berasa tak ada gapo ni supaya main bola. Ya kita sokong balik tu, sokong balik ni, supaya sokong bola. Tidak supaya sokong bola ni. Kerana dia akan memberi impak pada kita, memberi saham pada kita juga. Akan beri saham kepada kita juga esok. Man dalla ala khairin kafa'ilih. Siapa dia yang buat perkara baik, orang turut, maka orang turut tu boleh pahala, dan dia hak buat tadi orang turut dia kebaikan dia boleh pahala tak kurang sikit pun. Sama banyak juga. Sama banyak juga boleh pahala. Tapi siapa dia buat yang tak baik, buat yang perkara yang tak baik, maka orang hak turut dia tadi boleh sahih supaya dia juga. Boleh sahih supaya tu juga. Nak tunggu pula sekali lagi nak pilih tu boleh jadi 5 tahun lagi. Umur kita tak tahu bila. Kalau kita mati tengah jalan kat, tak ada siapa pemilihan seterusnya. Kalau salah pilih tikon ni, lepas tu mati, tak boleh nak betul lah. Dia tak boleh kita nak wasiat pada ahli keluarga kita, tolong wasiat, tolong pilih kat aku pula hak akan datang tu, pilih hak ni lah pula. Tak boleh dah. Dia mati habis, kita dengan hak pegangan kita setara tu, kita dengan apa yang kita pilih tu, kita pergi jumpa dengan Allah Ta'ala. Kita pergi jumpa dengan Allah Ta'ala dengan apa yang kita pilih tu. Sepanjang kita pilih tu, kalau benda baik, benda-benda yang baik, yang ma'ruf, maka kita pun boleh pahala juga. Jangan kata tak ada gapo serupa ya. Jangan kata gitu. Kita kena beza yang mana betul, hak mana tidak betul. Hak mana betul, hak mana tidak betul kena tahu. Hak mana hak nak pertahankan agama Allah,
Hak mana hak tak cara ikutlah agama lagu mana pun. Sehingga kan hari ni puak-puak lawyer ni, tahu puak-puak lawyer ni buat seminar dan berikut seminar tu, iaitu dia panggil BSD, Basic Structure Doctrine. Basic Structure Doctrine ni ialah basic struktur undang-undang asas. Yang ada dalam negara kita ni, struktur undang-undang asas antaranya ialah Islam sebagai agama perlembagaan, agama negara. Dalam basic doktrin ni juga, hak negara-negara lain pun ada juga. Yang mana law ni kebanyakannya lawyer ni dia ambil berhujah, dia ambil akta daripada negara luar-luar. Ambil daripada India, kes kenaan dengan hak nak murtad balik, nak murtad keluar balik Islam. Nak ambil hak daripada luar, buat masuk di mahkamah, menang. Ambil akta daripada luar negara. Sebelum tu tak pernah berlaku kes-kes orang nak murtad balik, kes orang nak tarik balik anak dia daripada masuk Islam suruh keluar balik, tak menang sebelum tu. Hak menangnya kerana di mahkamah syariah. Sekarang ni 5 tahun kebelakangan ni, mereka duk royak, mereka golongan-golongan ni telah banyak menang dalam kes mahkamah dalam bab-bab syariat. Bab-bab syariah ni hak dibutuhkan di mahkamah syariah, mereka heret waktu pergi di mahkamah sivil, mereka menang. Sebelum ni tak menang kerana di mahkamah sivil sekalipun hakim yang Islam ni ataupun lawyer yang Islam ni mengemukakan hujah yang menyebabkan hakim jadi boleh terima pandangan tadi. Tapi sekarang dia kata antara hakim dan juga lawyer ni banyak yang liberal. Orang Islam dah, tapi otak dia liberal. Bila otak liberal, dia putus keputusan tadi mengikut aliran dia nak, aliran liberal. Antaranya ialah dia akan jatuhkan sistem kehakiman mahkamah syariah. Sistem kehakiman mahkamah syariah ni semakin kuat lah ni dia nak jatuhkan. Bila mana ada satu peruntukan yang nak dibentangkan dalam parlimen RUU 355 ni, mula start disebut, lalu mereka telah bekerja lebih kuat lagi supaya RUU 355 ni tak akan boleh dibentang dalam parlimen. Dah lah dalam parlimen tu orang otak liberal ni ramai mana. Hak liberal, hak kafir tu sudah royak dah. Hak ada 2-3 kerak baru masuk dalam tu hak royak nak Islam ni baru 2-3 kerak. Kalau dia muni kecek tergelar, tak bunyi suara. Sebab apa? Ramanya dalam tu hak tak say kepada Islam lagi. Tak, hak tak say kepada Islam lagi. Dia nak runtuhkan sistem mahkamah syariah, nak utuh. Dan dia telah buat setakat ni, dia telah berjaya. Perkara-perkara yang diputuskan di mahkamah syariah diputuskan balik di mahkamah sivil, lalu mereka menang. Dan bila mereka jaya guna BSD tadi, mereka akan buat apa dia? Struktur parlimen tak akan mampu lagi mengeluarkan mana-mana putusan. Tak boleh waktu putusan dah. Pahli bahar-bahar dari parlimen putus dalam majoriti semua sekali. Bila pergi kepada sistem kehakiman, tak lulu. Sebab dia nak letak hak paling tinggi lah ni ialah sistem kehakiman. Bila sistem kehakiman boleh buat keputusan, maka parlimen tak mampu lagi buat keputusan, tak boleh. Sebelum ni undang-undang diputus di parlimen mengikut persetujuan majoriti. Nak ubah sesuatu undang-undang ni di parlimen. Lah ni dia nak buat, parlimen tak boleh nak membubar mana-mana undang-undang. Segala keputusan hakim yang akan putuskan. Jadi bila-bila benda diputuskan di parlimen, pergi ke sistem kehakiman tak lulus juga. Dan orang situ pula orang jenis liberal dah. Dan lah ni tengah ada usaha untuk
Sama Akta Jenayah Syariah Kelantan. Akta Mahkamah Syariah yang telah digariskan di Kelantan ni, mereka akan cuba saman hak ni. Kalau mereka berjaya saman hak ni di Mahkamah Sivil, lalu mereka menang, maka runtuhlah sistem kehakiman Mahkamah Syariah negeri Kelantan. Bila runtuh, dia akan masuk ke semua negeri-negeri lain, akan runtuhkan juga, dan dia akan berlakulah lepas pada ni Mahkamah Syariah tak akan berguna lagi. Tak ada guna dah. Kita duk bahas lawyer di hakim di Mahkamah Syariah, tubik putusan, wak pergi pak dia. Dia akan wak pergi heret pak situ pula, meneh hak situ. Dan parlimen tak boleh buat apa-apa. Dan sistem beraja juga akan runtuh. Akan runtuh. Hak ni hak dibimbing oleh sebahagian besar golongan lawyer yang mereka buat seminar baru-baru ni. Sebab apa? Mereka kata ibarat gini lah. Dia kata dulu dia nak buat putusan tak boleh nak putus. Dia lawan di mahkamah, dia tak menang sokmo. Dia kata hatuk kepala dinding, pecah kepala dia sokmo. Lah ni dia dak hatuk macam kepala dia dinding, lah ni pecah dinding dah. Nah, yang usaha dia ni sampai tahap tu, jak daripada zaman 90 lagi sampai ke lah ni usaha dia tak pernah berhenti untuk menjadikan keputusan dan kehakiman di Malaysia ni ialah putusan yang berpihak kepada liberal. Tuan-tuan hakim pun hak liberal pun ramah dah. Hak ngaji mahkamah di UIA jadi kepala pengak liberal. Ngaji UIA, Universiti Islam Antarabangsa, jadi lawyer, kepala pengak kepada liberal. Nama dia pun disebut. Nama dia apa dia? Nama dia pun disebut juga, Malik Imtiaz. Malik Imtiaz ni lawyer. Taik dalam Google, tahu siapa dia Malik Imtiaz. Pengikut dia ramai orang Islam. Kalau duduk sekali dengan dia ni Siti Kasing benar dia. Siti Kasing yang nak menafikan keputusan dan juga perundangan Mahkamah Syariah. Pas ni gak habis benda. Bukan setakat kita nak hak dalam RUU 355 tu nak akad tinggi Mahkamah Syariah lebih tinggi daripada Mahkamah Sivil, tak jadi. Sebab pokok dia ni lebih kuat lagi dia buat kerja. Jadi dia kata jalan terakhir untuk menghapuskan, untuk orang panggil melemahkan pokok ni ialah mesti meramaikan ahli dalam parlimen tu orang yang berfikrah Islam. Orang yang ada fikrah Islam. Orang Islam dah, tapi ada yang tak ada fikrah Islam. Tak ada fikrah Islam ni gapo berlaku atas Islam pun dia tak ada sensitivity. Dia tak ada berasa nak lagu mana Islam tu. Nah, orang yang berfikrah Islam supaya mudah diputuskan dalam parlimen. Kalau puak dia mengatasi dalam parlimen, dia akan putus lepas ni, dia akan luluskan beberapa undang-undang yang memberatkan, akan jadi ke dia. Dia akan jadi kehakiman tadi, orang panggil pemutus kepada semua perkara. Kalau duduk dalam tu pula hal liberal, ramah dah lah ni dia kata hakim ni ada yang berfikiran liberal. Kamu tak tahulah siapa orang tak sebut siapa-siapa. Tapi noyaknya sistem kehakiman sivil lah ni tidak memberi, orang panggil tak berat pada Islam sikit rambut lah. Tak pernah menghiraukan Islam atau tidak Islam. Mereka nak sampai agenda mereka, siapa dia kuat hujah dia, maka akan diterima. Allah Ta'ala alam. Mudah-mudahan jadi pedoman untuk kita yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kurang dan lemah tu pada diri hamba sendiri, minta maaf ambil masa lebih pada hari ini. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.